يا هنانا يا هنانا صلى الله عليه وسلم. ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد
محمد قلبي عليك صلى. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Wahai Purnama, wahai Purnama, yang indah lagi sempurna. Bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi qamarun. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. من حبي في صليت عليه، شفت السماحة في نور عينيه، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن ليه. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد. ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam, Tuan Guru kita, Syekh kita, kemudian barisan pengurusan kanan tabung haji, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para pesara tabung haji yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Selamat datang saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke daurah talaqi kitab bersanad, iaitu kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah buat siri yang ke-6. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul, berhimpun secara virtual untuk kita sama-sama menuntut ilmu dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam berkenaan dengan kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Jadi siri ini sudah pun masuk siri yang ke-6. Kita duduk bersama dan saya kira sudah pasti akan ada soalan-soalan yang timbul di fikiran masing-masing. InsyaAllah mungkin boleh kumpulkan soalan, boleh type ataupun tuliskan sama ada di ruangan Facebook ataupun di ruangan chat Microsoft Teams sekarang ini. Bolehlah dikumpulkan soalan tersebut, insyaAllah. Jika ada kelapangan masa, mungkin 10 minit terakhir nanti kita cuba raikan soalan-soalan ini. Kita minta bantuan Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan yang terbuku di hatilah, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita yang terhenti pada minggu lepas. Kita sudah pun selesai membaca berkenaan dengan nawaqidul wudu, iaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Insya-Allah jika saya tidak silap, pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk ataupun bab syurutu sihhatis solat, iaitu syarat sahnya solat. Ya Ustaz maka insya-Allah tanpa saya ingin melengahkan masa, saya ingin menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, pada majlis yang ke-6 ini kita dapat terus bersama di dalam membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Moga-moga apa yang kita pelajari ini akan memberikan kebaikan kepada kita di dalam memahami apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kefahaman para fuqaha kita, dan moga-moga ianya akan menyebabkan kita akan menjadi mereka yang mampu menjadi hamba dengan erti taat kepada Allah dengan maksud tidak mempunyai langsung lintasan hati untuk menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada kali ini akan masuk kepada tajuk syarat sah bagi salat. Kita akan masuk kepada syarat sah bagi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i risalatil jami'ati lahu wa sa'iri musannafatihi
wa syurrahiha Allahumma amin. Wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhann. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Pengarang mendatangkan syarat sah bagi sembahyang yang mula-mulanya adalah dari sudut pengetahuan bahawa waktu solat telah masuk. Sebagaimana kita sedia maklum, sembahyang-sembahyang fardu ini dia ada waktu-waktunya. Jadi syarat sah bagi mana-mana solat fardu adalah hendaklah kita mengetahui bahawa waktu bagi solat tersebut telah pun masuk. Sebab tu disebut di sini disyaratkan bagi sahnya solat pengetahuan akan masuknya waktu dengan keyakinan. Dengan keyakinan ni maknanya tanpa sebarang ragu-ragu. Maknanya sebagai contoh, sewaktu masuk waktu zuhur, kita tengok bayang-bayang kita sudah mula ada. Sebab sebelum itu bayang-bayang kita lebih panjang, sebab matahari ketika terbit daripada timur, maka bayang-bayang kita akan panjang. Dan apabila matahari makin tinggi, bayang-bayang kita makin kecil. Dan apabila matahari tegak atas kepala, bayang-bayang ketika itu adalah yang paling kecil sekali. Maka apabila bayang-bayang kita sudah mula melebar, maka itu petanda bahawa matahari sudah berada di alik barat. Di bahagian barat langit. Daripada timur naik sehingga ke atas, kemudian mula jatuh ke arah barat. Maka ketika itu tahulah kita bahawa zuhur telah masuk. Jadi apabila satu orang dia berjalan, dia tengok matahari, dia tengok bayang-bayang dia sudah mula memanjang kembali, maka tahulah dia dengan penuh keyakinan bahawa waktu solat zuhur telah masuk. Atau dia dengar orang azan, dia dengar Bilal azan, maka itu juga adalah petanda bahawa waktu telah masuk dengan yakin. Atau dia mengetahui waktu telah masuk dengan ijtihad. Ijtihad ni dia tak pasti juga waktu dah masuk atau tidak. Tetapi dia mula meneliti, penelitian dia mula agak-agak. Biasanya kalau saya baca Quran, contoh katakan dia seorang yang selalu membaca Al-Quran. Kalau lepas zuhur, saya biasanya baca Quran 5 juzuk. 5 juzuk ambil masa 5 jam. Katakan dia baca 5 jam. Jadi zuhur katakan masuk 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5. Jadi dia dah baca 4 juzuk. Jadi kalau 4 juzuk, maknanya dalam masa yang sama ketika tu langit mendung dan dia tak tahu, matahari langsung tak nampak, maka dia meneliti, dia berijtihad. Dia kata contoh biasa tadi selepas zuhur saya biasanya akan baca tiap-tiap hari 5 juzuk. 5 juzuk dia akan ambil masa selama 5 jam. Jadi biasanya pada juzuk yang keempat saya akan berhenti, saya sembahyang asar, lepas tu saya sambung lagi juzuk yang seterusnya. Jadi hari itu pula mendung. Jadi dia kata tadi dah sembahyang zuhur dan sekarang dah selesai juzuk yang keempat. Maknanya biasanya 1.5 solat, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Maksudnya dah jam 5.5. Maka ketika itu berat sangkaan dia, bacaan selama 4 juzuk itu telah menunjukkan bahawa asar telah pun masuk. Jadi itu dipanggil ijtihad. Dia menggunakan pelbagai bukti-bukti untuk menunjukkan bahawa waktu telah masuk. Cuma dia tak pasti jugalah. Cuma berdasarkan kajian dia, insya-Allah waktu telah masuk. Jadi dalam situasi ini, dia solat tadi tidak menjadi masalah kerana dia walaupun tak pasti waktu telah masuk ataupun tidak, tetapi berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan kajian dia mendapati insya-Allah waktu telah masuk. Au ghalabati dhann, atau sangkaan yang kuat bahawa waktu telah masuk. Maknanya dia ghalabatu dhann ini seperti lebih kurang dengan ijtihad, iaitu dia kata biasanya kalau gini-gini dia tengok tanda lah. Maknanya berdasarkan ghalabah dhann, berdasarkan sangkaan kuat dia tak pasti.
tetapi berdasarkan sangkaan kuat dia, berdasarkan kajian dia, insya-Allah waktu telah masuk. Jadi disebut oleh para ulama, syarat sah bagi solat adalah apabila kita mengetahui waktu telah masuk, sama ada dengan cara yakin, kepastian 100%, atau dengan cara zon, iaitu sangkaan yang kuat, iaitu berdasarkan kajian kita, sangkaan kuat kita menunjukkan kemungkinan besar waktu telah masuk. Maka ketika itu kalau kita solat kita adalah sah. Tapi kalau kita tak yakin, maknanya kita pula tak pasti waktu dah masuk ataupun tidak, dalam masa yang sama tak ada langsung kebarangkalian yang kuat. Orang tanya agak-agak waktu dah masuk, dia kata saya nak cakap pun tak tahu. Saya tak berani nak cakap waktu dah masuk, saya tak berani nak cakap waktu tak masuk. Dia ketika itu berada dalam situasi syak, iaitu 50-50. Dia berada dalam dua kemungkinan dan dia tak dapat nak mempunyai satu kebarangkalian yang kuat. Bagi dia kedua-dua kemungkinan adalah sama. Waktu masuk atau waktu tak masuk, bagi dia dua sama kuat. Maka ketika itu dia tidak boleh solat pada waktu tersebut kerana dia tidak memiliki kebarangkalian yang kuat bahawa waktu telah masuk. Sebab tu disebut selepas itu fa in shalla ma'asyakki lam tasihha salatuhu. Kalaulah seseorang solat dalam keadaan dia tidak pasti waktu telah masuk ataupun tidak. Maksudnya dia tidak pasti waktu masuk atau tidak, iaitu dia tidak mempunyai sebarang kebarangkalian yang kuat bahawa waktu telah masuk. Sebab kalau dia mempunyai kebarangkalian yang kuat, contoh macam isu tadi, dia kata hari ni hujan ni sampai tak nampak langit ni. Jadi dia kata tadi lepas zuhur saya dah baca 4 juzuk. Biasanya juzuk saya baca sejam. So 4 juzuk dah 4 jam. Zuhur asar masuk pukul 5.30 katakan 4.30. Dia pula hari tu jam entah ke mana-mana, dia pula tak duduk di kawasan penempatan, duduk di hutan contoh. Jadi agak-agak okey. 1.30 tadi zuhur saya masuk solat, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Oh, kemungkinan sekarang dah jam 5.30. Jam dia tak ada. Dia pula duduk di hutan, dia tak ada siapa yang tahu waktu ketika itu. Jadi kata insya-Allah ikut kebarangkalian yang kuat, waktu telah masuk. Maka ketika itu dia sembahyang dia sah. Sebab walaupun dia tidak pasti, tapi dia ada satu kebarangkalian yang kuat bahawa sembahyang telah masuk, waktu solat telah masuk. Tapi kalau dia tidak pasti sama sekali, iaitu dia tak ada mempunyai kebarangkalian yang kuat bahawa waktu telah solat, maka kalau dia sembahyang juga, sembahyangnya tidak sah. Sekalipun selepas itu rupa-rupanya dia mendapati memang waktu dia sembahyang tak pasti itu, rupa-rupanya memang telah masuk waktu. Hatta rupa-rupanya contoh, dia kata hai dah pukul berapa ni dah asar ke belum? Hai tak tahulah, tak apalah sembahyang dulu. Dia pun sembahyang. Lepas sembahyang baru dia teringat nak telefon kawan dia. Dia pun telefon, "Hey, apa cerita?" Kan? Dia macam mana tahu, baru dia terperasan rupanya dia di handset, tengok-tengok, oh dah pukul 6 dah. Maknanya dah lama dah masuk asar. Rupa-rupanya dia sembahyang dalam waktu, tetapi ketika dia sembahyang tu dia tidak pasti dan tak ada mempunyai kebarangkalian yang kuat bahawa asar telah masuk. Walaupun dia sembahyang rupa-rupanya memang dalam waktu asar, sembahyangnya tidak sah dan dia kena sembahyang sekali lagi. Kerana syarat sah solat adalah apabila orang yang solat itu dia melakukan solat dalam keadaan dia pasti waktu telah masuk atau dia mempunyai zon, iaitu kebarangkalian yang kuat bahawa waktu telah masuk. Ini syarat yang pertama yang disebut di sini. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah. Disyaratkan juga dia kena tahu kiblat, dia kena tahu arah kiblat nak sembahyang. Sama ada dia memang pasti sungguh. Itu contohnya benda pasti sungguh ni, contoh kalau kita sembahyang depan Kaabah. Kalau depan Kaabah dah tercongok depan Kaabah, tak pasti kiblat mana, elok orang tu pihak tabung haji ambil dia, bawa baliklah bawa saya pula pergi ke depan Kaabah dan saya akan beritahu inilah dia kiblat. Kalau dah depan Kaabah tak pasti lagi kiblat mana, ini masalah. Ini masalah. Tapi kita yang duduk jauh ni, kita tak nampak terus Kaabah. Tetapi berat sangkaan kita. Kita ikut Google, tengok cek apa semua, panggil orang pakar falak boleh tengok arah kiblat. Jadi kebarangkalian yang kuat
arah kiblat adalah menghadap ke suatu arah, maka kita semayang menghadap arah itu, maka solat kita adalah sah. Kerana syarat kiblat ini iaitu sama ada kita pasti atau kebarangkalian yang kuat, iaitu secara ijtihad. Tapi kalau dia semayang, tak tahu mana arah kiblat, menghadaplah mana-mana pun, ketika itu semayang dia tidak sah. Kerana dia semayang dalam keadaan dia tak tahu mana arah kiblat. Jadi kalau dia tak tahu, dia kena berijtihad. Dia kena guna segala kemampuan dia. Dia agak-agak, dia kata sekarang ni saya di sini. Kalau ikut peta, dia kena usaha. Dia kena tanya orang, dia kena buatlah macam mana pun untuk mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, wayajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubah. Isu kiblat ni senang. Dengan handphone kita boleh tahu. Dia ada Google kiblah finder ke apa something, saya terlupa. Saya selalu guna tu dan dia agak tepat. Nak pergi mana-mana pun kalau tak pasti arah kiblat, biasanya saya guna itu. Kiblah finder. Bila kita buka, ni boleh terus tahu arah kiblat. Alhamdulillah. Hari ini Allah Taala mempermudahkan urusan kita dengan mudah untuk melakukan solat. Jadi kita walau di mana saja kita boleh tahu arah kiblat dengan tepat. Arah kiblat saya. Betul lah saya sembahyang tadi menghadap ke situ. Alhamdulillah. Okey. Kiblah finder. Kiblah finder with google.com dia punya ni. Jadi kalau saya sendiri memang guna ni sebab setakat pengalaman saya dia agak tepat. Okey, yang seterusnya wayajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubah. Diwajibkan orang yang ingin melakukan salat dia hendaklah menutup aurat dengan penutup yang suci lagi mubah, iaitu lagi halal. Halal digunakan. Maksudnya wajib dia menutup aurat. Maksud menutup aurat dalam salat, maksud dia menutup warna aurat. Wajib dia menutup warna aurat. Tengoklah orang lelaki apa auratnya, orang perempuan apa auratnya dalam solat. Maka ketika itu pastikan warna kulit aurat kita. Contoh macam orang lelaki antara pusat dengan lutut. Jadi warna antara pusat dengan lutut itu tidak dilihat oleh orang yang kalau dia duduk depan kita, dia boleh nampak warna kulit kita, maka ketika itu solat kita tidak sah kerana kita tidak dianggap menutup aurat. Jadi bincang orang perempuan pula, aurat di dalam solat seluruh jasad dia, melainkan muka dengan tapak kaki dia, melainkan muka dan tapak kaki. Silap, muka dengan tapak kaki, muka dengan dua tapak tangan. Dah. Nampaknya dah kena belanja dah ni. Tengah malam lapar-lapar ni dia tak jadi. Mengajar dia jadi lapar. Nampaknya tabung haji kena sediakanlah. Okey. Jadi aurat orang yang sembahyang adalah orang perempuan, muka dengan kedua tapak tangan dia. Dua tapak kaki tu. Jadi ketika itu orang perempuan yang solat dia kena pastikan. Anak-anak saya tergelak tak habis. Dia kena pastikan warna kulit seluruh jasad dia, melainkan muka dengan tapak tangan tadi tidak dilihat. Jadi dalam isu solat, aurat salat ni dia disyaratkan tidak nampak warna kulit. Tetapi kalau kita berhadapan dengan orang, dia ada satu lagi syarat bagi aurat selain daripada tidak menampakkan warna kulit di bahagian aurat itu. Syarat yang kedua juga adalah tidak ketat. Tidak ketat. Jadi kalau orang tu dia pakai pakaian yang ketat, dia tutup aurat. Tapi pakai pakaian ketat. Kalau dia sembahyang dia sah. Sembahyang dia sah. Tapi kalau dia sembahyang depan lelaki yang bukan mahram dia, hatta dengan mahram pun ada auratnya. Kalau dia pakai ketat, maka ketika itu dia berdosa. Walaupun sembahyangnya sah kerana di sana ada aurat ketika kita bersama dengan orang, di sana ada aurat ketika kita sedang solat. Dalam solat untuk sah sembahyang cukup apabila tidak nampak warna kulit. Memang kalau satu orang dia pakai pakaian ketat, dia sembahyang dia sah. Tetapi ketika itu kalau dia sembahyang depan orang, pergi surau pula, pergi masjid pula dengan ketatnya, maka dia berdosa bukan atas dasar sembahyang dia tak sah. Dia berdosa kerana dia telah
mempamerkan tubuh dia, mempamerkan rupa bentuk tubuhnya. Maka disyaratkan aurat ni hendaklah dilonggar, pakaian kita tu hendaklah longgar. Iaitu tidak istilahnya tak ketat lah, dia tidak umpama dia tidak menzahirkan susuk badan. Okey. Jadi disyaratkan menutup aurat dengan sesuatu penutup. Biasanya bajulah. Tapi tak syarat juga kalau satu orang dia tak nak pakai baju contoh. Dia kata tak apalah, dia ambil ni katakan satu orang dia tak tahu apa sebab ni, saya pun tak pasti. Katakan dia ambil plastik tong sampah, dia buat lubang, dia pakai, dia sembahyang. Sah. Sebab tu orang tanya wajib ke pakai tudung? Jawapannya tidak. Sebab kata Ustaz Zaidul, tak wajib pakai tudung. Yang wajib menutup aurat. Sama ada dengan tudung atau dengan apa sahaja. Kalau dia ambil tong sampah tutup kepala dia pun, dia telah menutup aurat. Tapi tak dibuat dia orang lah. Okey. Jadi wajib menutup aurat, menutup warna aurat maksudnya, dengan sesuatu penutup, dengan sesuatu kain. Contohnya biasa kita guna kain lah. Dengan pakaian yang mana dia adalah suci. Suci daripada najis. Suci daripada najis. Dalam masa yang sama disebut di sini mubah. Iaitu dia diharuskan untuk memakainya. Jadi kalimah mubah ini dia tidak menjadi syarat untuk sah solat. Maksudnya kalau satu orang dia rampas baju orang, dia rampas dia terpaksa, lepas tu dia sembahyang pakai baju tu, dan baju itu pula tidak ada najis dan menutup warna aurat dia, sembahyang dia sah, tetapi dia berdosa atas dasar dia telah menggunakan pakaian orang lain tanpa keizinan sang pemilik pakaian. Jadi yang menjadi syarat sah salatnya adalah satrul aurah bisatirin tahir. Menutup aurat dengan penutup yang suci daripada najis. Adapun kalimah mubah iaitu penutup aurat itu juga hendaklah halal dipakai. Itu adalah tidak menjadi syarat sah salat, tetapi ia adalah satu kewajipan. Pada sembahyang walaupun sah tapi orang itu berdosa dari sudut dia telah mengambil pakaian orang tanpa izin. Okey, seterusnya wajibu raf'u an-najasati minas thawbi wal badani wal makan. Wajib untuk dia mengangkat najis. Maksud dia menghilangkan najis. Dia ambil najis, dibuang. Dia menghilangkan najis daripada pakaian dia. Pakaian yang dia pakai sewaktu solat tersebut. Seluruh pakaian dia. Sama ada kopiah dia ke, tudung dia ke, baju ke, pakaian dalam ke, stokin ke kalau dia pakai. Semua pakaian yang melekat di jasadnya itu hendaklah suci daripada sebarang najis. Begitu juga dia hendaklah memastikan badan dia itu juga suci daripada sebarang najis. Walaupun najis itulah kering. Katakan satu orang dia terkencing dalam seluar. Katakan kemudian akhirnya kering. Kemudian dia pakai satu seluar yang bersih, dia sembahyang. Sah ke sembahyangnya? Jawapannya tidak. Walaupun pakaian dia itu suci sebab najis kencingnya itu sudah kering dan dia memakai seluar itu dan keadaan seluar itu tidak ada najis, dan walaupun dia pakai pada pakaian yang bernajis tapi disebabkan kering so pakaian dia tidak bernajis, walaupun begitu dia sembahyang dalam keadaan jasad dia bernajis, maka tidak sah solat kalau badan orang yang melakukan solat itu bernajis. Dan dia juga kena memastikan tempat solatnya juga tidak bernajis. Tempat solatnya juga naklah dipastikan tidak bernajis. Maksud tempat solat ini tidak bernajis iaitu tempat yang disentuh oleh lelaki tersebut, begitu juga yang disentuh oleh pakaian lelaki tersebut ketika solat. Maknanya kalau dia solat, dia kena pastikan tempat dahinya itu jatuh tidak terkena najis. Tempat kedua tangannya sewaktu sujud itu tidak bernajis. Tempat yang akan menerima lututnya juga tidak bernajis. Tempat yang akan menerima kakinya, menerima tempat yang dia akan duduk sewaktu solat, itu semua tidak bernajis. Dan tempat yang pakaiannya akan terkena pada tempat tersebut juga tidak bernajis. Tapi katakan, dia sembahyang, tengah-tengah sembahyang, dia perasan, ya Allah, saya ni baru start sembahyang, katakan tiba-tiba dia perasan depan sejadah dia tu, dekat tempat sujud sejadah dia tu, rupa-rupanya ada najis kucing. Dia bela kucing contoh, entah macam mana kucing dia buat masalah, pergi buang air di tempat
di bahagian kepala sejadah, di bahagian tempat sujud. Yang orang tu dah berdiri elok dah tengah solat. Masa di tengah sembahyang, dia terpandang tempat dia akan sujud itu rupanya ada tai kucing. Maka macam mana sembahyang sah atau tidak? Ketika itu sembahyangnya masih sah lagi sebab dia tak sujud. So dia kena buat macam mana? Dia ke belakang sikit atau dia ke depan sikit. Yang penting jangan najis itu bersentuhan dengan pakaiannya dan juga jangan bersentuhan dengan jasadnya sewaktu solat. Maksudnya kalau dia sembahyang, contoh dia ke depan sikit, lalu akhirnya sewaktu dia sujud, badannya tak terkena najis tersebut. Tetapi maknanya najis itu betul-betul di bawah dada dia. Dan pakaian dia pula tidak terkena najis tersebut, maka sembahyangnya adalah sah. Dan disebut yang seterusnya adalah wajibu 'alal qadiri an yusalliyal fardha qa'iman. Wajib ke atas orang yang mampu untuk melakukan solat fardu secara berdiri. Bagi mereka yang mampu berdiri, dia diwajibkan untuk solat fardu dengan berdiri. Sewaktu dia baca Fatihah, waktu dia baca surah, waktu dia i'tidal, dia hendaklah berdiri. Tidak boleh dia solat dalam keadaan duduk sebab ia sembahyang fardu dalam keadaan dia mampu untuk berdiri. Maksudnya kalau dia sembahyang sunat macam mana? Kalau dia sembahyang sunat, tidak menjadi masalah untuk dia sembahyang duduk atau dia sembahyang berbaring secara mengiring. Walaupun dia mampu untuk berdiri, sah solatnya. Cuma kata para fuqaha kita, dalam isu sembahyang duduk atau sembahyang sambil berbaring ni, pahalanya agak kuranglah berbanding dengan orang yang sembahyang secara berdiri. Kalau orang yang sembahyang duduk dengan mengiring tu mampu sebenarnya untuk berdiri, tapi dia nak sembahyang sunat sambil berbaring atau sambil duduk, maka sembahyang dia sah. Tetapi pahala orang yang sembahyang sunat secara berdiri itu lagi banyak daripada pahala orang yang sembahyang sunat secara duduk atau berbaring. Boleh tak nak sembahyang sunat secara berbaring tetapi bukan secara mengiring? Bukan mengiring di rusuk kanan atau kiri. Dia nak sembahyang secara terlentang atau nak sembahyang secara terlangkup. Boleh atau tidak? Jawapannya tidak boleh. Walaupun sembahyang sunat. Dulu saya ingat boleh. Saya duduk peringkat awal ingatkan boleh. Pun try lah sekali. Bila try sekali, rupanya salah. Saya peringkat awal saya ingat boleh. Bila dah belajar, rupanya tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita mampu berdiri, walaupun boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang mengiring, tetapi tidak boleh sembahyang secara berbaring, iaitu kita macam nak tidur tu. Kepala kita menghadap ke udara. Bahagian hadapan kita menghadap ke udara. Itu tidak boleh ketika solat. Ini bagi mereka yang mampu berdiri tetapi nak sembahyang secara berbaring, maka tidak boleh. Dan saya ingat lagi masa saya sembahyang tu, masa saya sembahyang silap tu lah, saya angkat takbir, udahnya tak ada bagi salam sebab saya dah hilang terus hilang di dalam lena. Mungkin itulah hikmahnya mengapa sembahyang sambil berbaring tidak boleh. Dia bawa ke tidur nanti. Tapi kalau orang katakan dia sakit, orang sakit, dia sembahyang tak boleh berdiri dah. Dia nak mengiring tak boleh, dia hanya boleh berbaring, maka ketika itu dia boleh sembahyang sambil berbaring kerana dia ada keuzuran. Tajuk kita sekarang ni, orang tu boleh berdiri tetapi nak sembahyang secara baring, boleh atau tidak? Jawapannya adalah tidak boleh. Sembahyang dia tidak sah kalau dia sembahyang secara berbaring. Tapi kalau dia nak sembahyang mengiring, dengan dada dia menghadap kiblat, dia nak sembahyang mengiring di atas rusuk kanan atau rusuk kiri, tetapi dada dan mukanya menghadap ke arah kiblat, boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Cuma macam saya sebut tadi, pahalanya lebih kurang berbanding dengan pahala orang yang sembahyang sunat secara berdiri. Itu bagi orang yang sembahyang sunat. Bagi sembahyang fardu, orang yang boleh berdiri, kalau sembahyang sunat, dia sembahyang fardu boleh berdiri tapi tak nak berdiri, nak duduk, maka sembahyangnya tidak sah kerana berdiri adalah merupakan salah satu rukun bagi solat. Okey, itu adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab ini berkenaan dengan syarat-syarat sah bagi solat. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan rukun-rukun solat yang disebut dalam kitab ni furudus solat, fardu solat, iaitu rukun-rukun bagi solat. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala furudus salati an-niyyatu wa takbiratul ihram ma'an niyyah
Wa qiraatul Fatihati bil basmalah dan seterusnya. Jadi kita akan mula masuk berkenaan dengan rukun-rukun bagi solat. Kita akan masuk rukun-rukun bagi solat. Okey. Yang pertama di sini disebut yang pertama adalah niat. Jadi niat adalah merupakan rukun bagi solat. Bila kita akan berniat? Kita berniat nanti yang sebut wa takbiratul ihrami ma'an niyyah. Rukun yang kedua adalah bertakbiratul ihram bersama-sama dengan niat. Jadi tahulah kita niat hendaklah berlaku serentak dengan takbiratul ihram. Tidak boleh berniat dahulu baru takbiratul ihram. Atau takbiratul ihram dulu baru niat, maka ia tidak dibolehkan. Dia hendaklah berlaku secara serentak. Dia hendaklah berlaku secara serentak. Okey, itu yang pertama. Cuma bila sebut niat, dalam sembahyang fardu, dia ada 3 perkara yang kena disertakan di dalam hati. Niat ni maksudnya apa yang terlintas di hati. Cuma niat ni dia hendaklah, kalau dinamakan ia sebagai niat, niat hendaklah berlaku suatu permulaan sesuatu amalan. Sebab itu disyaratkan niat hendaklah berlaku bersama dengan takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram itu secara zahirnya adalah awal-awal solat. Jadi kalau dia sebelum takbiratul ihram dia sudah berniat, itu tidak dinamakan niat, itu dipanggil azam. Dia berazam untuk melakukan solat. Dia belum lagi melakukan solat. Jadi bila yang dinamakan niat, sewaktu kita sebut Allahu Akbar, mulut kita menyebut Allahu Akbar iaitu takbiratul ihram, dalam masa yang sama hati kita pula mengatakan bahawa kita melakukan solat dan solat ini berstatus wajib, dan dalam masa yang sama sembahyang yang kita lakukan itu adalah sembahyang zuhur contohnya, atau asar atau maghrib atau isyak atau subuh. Supaya ditentukan jenis solat yang kita ingin lakukan. Jadi sewaktu kita sebut Allahu Akbar, hati kita menyatakan 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara ni, sembahyang fardu kita tak sah. Iaitu hati kita menyatakan bahawa kita melakukan solat. Baik, yang saya lakukan sekarang ini adalah solat. Dan solat ini adalah sembahyang wajib, sembahyang fardu. Kena yang kedua adalah menyatakan di dalam hati bahawa sembahyang itu adalah wajib, fardu maksudnya. Dan yang ketiga adalah kita menyatakan dalam hati kita bahawa sembahyang yang kita dirikan itu jenisnya apa? Sembahyang zuhur ke, asar ke, maghrib ke? Jadi kalau dia sembahyang maghrib contoh, tiba-tiba ketika dia sebut Allahu Akbar, dia hanya terlintas di hatinya bahawa ia adalah satu solat dan solat itu adalah wajib, maka sembahyangnya tidak sah. Kerana dia tidak menyertakan dalam niatnya yang perkara yang ketiga, iaitu penentuan jenis solat fardu yang dia lakukan. Jadi dalam isu niat, wajib 3 perkara, iaitu berniat bahawa ia adalah solat, kemudian berniat bahawa solat itu adalah fardu, dan yang ketiga berniat bahawa sembahyang yang didirikan itu jenisnya adalah sekian. Bagian. Dinyatakan solat itu apa? Solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Itu berkenaan dengan niat. Jadi mudah je, niat ni adalah satu benda yang mudah. Sebab itu disunatkan kita sebelum mengangkat takbiratul ihram, disunatkan kita melafazkan niat. Lepas tu kalau kita perasan, kalau sebelum kita solat kita kata apa? Usalli fardaz zuhri. Selesai dah tu. Usalli maksud dia saya melakukan solat. Farda, melakukan solat fardu. Fardu apa? Zuhur contohnya. Baik. Usalli fardaz zuhri itu sudah selesai niatnya. Adapun 4 rakaat kerana Allah Ta'ala itu disunatkan untuk dinyatakan ketika niat. Kerana Allah Ta'ala sembahyang 50 rakaat itu disunatkan. Tapi kalau kita hanya sebut usalli fardaz zuhri, Allahu Akbar. Sewaktu kita sebut Allahu Akbar, hati kita menyatakan usalli fardaz zuhri. Maka ketika itu niat kita sudah selesai. Sebab itu disunatkan kita menyebut lebih awal sebelum kita mengangkat takbiratul ihram supaya hati kita dapat dibantu sewaktu mengucapkan takbiratul ihram dan kita sebut Allahu Akbar, hati kita sebut usalli fardaz zuhri. Maka selesai. Cuma kalau nak tambah sikit boleh ke usalli fardaz zuhri 4 rakaatin
makmuman atau imaman. Cuma satu lagi, kalau kita sembahyang salat berjemaah, kena ada satu lagi yang disertakan, iaitu berniat bahawa kita adalah makmum. Kalau kita sebagai makmum, wajib kita berniat bahawa kita adalah makmum. Jadi semua ada 4 lah. Semua ada 4. Kalau sembahyang seorang diri, ada 3 saja yang wajib. Berniat bahawa ia adalah sembahyang, kemudian sembahyang itu statusnya wajib. Dan yang ketiga, sembahyang itu jenisnya apa. Dan kalau kita sembahyang berjemaah pula, maka wajib kita berniat bahawa sembahyang itu adalah sembahyang yang didirikan dalam keadaan kita adalah seorang makmum. So yang keempat lah. Biasa kalau sembahyang fardu, seorang makmum wajib berniat bahawa dia adalah mengikut imam. Makmum maknanya mengikut imam. Jadi itulah yang perlu ada di dalam niat. Cuma imam macam mana? Imam wajib ke dia nak berniat bahawa dia adalah imam? Tidak diwajibkan. Dan kalau dia tak berniat dia sebagai imam, sembahyangnya sah tapi rugi sebab dia tak dapat pahala sembahyang berjemaah. Si makmum dapat pahala berjemaah, dia tak dapat pahala berjemaah sebab dia tidak berniat bahawa dia adalah imam. Jadi dia sembahyang seorang-seorang, cuma orang ikut sembahyang dia. Rugilah. Melainkan sembahyang fardu Jumaat, imam wajib berniat dia adalah imam. Kerana sembahyang Jumaat wajib didirikan secara berjamaah. Ini seputar lalu tentang niat. Dan yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram yang disebut di sini berserta dengan niat. Jadi ketika kita sebut Allahu Akbar, sewaktu disebut Allahu Akbar itu, masih itu jugalah hati kita berniat. Iaitu berniat solat itu statusnya wajib. Dan kemudian sembahyang itu jenis apa? Kemudian kalau kita sebagai makmum, kita berniat kita adalah makmum. Usalli fardhu zuhri makmuman. Selesai. Usalli fardhu zuhri makmuman. Itu dah selesai dah niat ketika itu. Jadi kalau seorang makmum dia tidak berniat dia sebagai makmum. Ketika dia sebut Allahu Akbar, dia tak niat dia sebagai makmum. Tapi dia mengikut si imam, maka ketika itu sembahyangnya batal. Batal sebab dia telah mengikat sembahyang dia dengan seseorang sedangkan dia tidak berniat bahawa dia sembahyang berjemaah. Okey. Perincian-perincian yang dalam tu nantilah insya-Allah kalau kita baca kitab yang lebih tinggi kita akan jumpa perincian-perincian yang lebih dalam. Tapi secara kasar yang kita perlukan itu sudah memandai bagi saya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, iaitu apa maksud takbiratul ihram? Bukan angkat tangan tu. Raf'ul yadain itu, mengangkat tangan itu disunatkan. Jadi kalau satu orang dia berdiri tegak, mulutnya menyebut Allahu Akbar dan sewaktu dia sebut Allahu Akbar dia berniat bahawa dia ingin melakukan salat fardu zuhur contohnya, maka ketika itu sembahyang sah walaupun dia tidak mengangkat tangan sewaktu ucapan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Dan mesti dalam bahasa Arab. Jangan pula kita tak buat lah. Jangan dibuat Allah Maha Besar ke, Allah Maha Gedi ke. Jangan di apa? Jemahkan. Tak sah itu. Mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian disyaratkan yang ketiga adalah rukun yang ketiga, wa qiraatul Fatihati bil basmalah. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah beserta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau seseorang itu sembahyang sedangkan dia tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sewaktu dia sedang solat, masa dia baca Fatihah contoh, lepas dia sebut Allahu Akbar, tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah Mekah kononnya, sembahyangnya tidak sah kerana dia tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka sembahyangnya adalah tidak sah. Kerana Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah berdasarkan kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah. Baik kalau tak baca Bismillah, dia tidak membaca Fatihah dengan penuh, maka sembahyangnya tidak sah. Habis orang lain yang setengah tempat yang tak baca Bismillah tu, macam di Mekah, kerana tak baca Bismillah pun, kita dengar Alhamdulillahirabbil alamin.
Ada dua kemungkinan lah. Mungkin dia baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bersebut cuma dia tak bunyi kuat. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika itu dia sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i kita disunatkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu dengan kuat. Bukan dengan perlahan. Kalau sembahyang yang dibaca kuat itu sembahyang maghrib, isyak dan juga subuh, disunatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu juga secara kuat. Mungkin imam itu dia tidak membaca bismillah secara kuat, tapi dia baca secara perlahan, iaitu dia sendiri dengar. Bukan dibaca dalam hati. Atau mungkin diperpegang dengan mazhab lain. Mazhab lain ada yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Tetapi kalau berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, tak baca Bismillahirrahmanirrahim, sembahyang itu tidak sah. Tidak sah. Okey, seterusnya disebut di sini wat tashdidatil arba'a asyrata. Wat tashdidati al arba'a asyrah. Maksud dia wa qira'atut bil basmalati wa bit tashdidatil arba'a asyrah. Maksud wat tashdidati itu dia berkait dengan bismillah. Maknanya wajib fardu solat ni, rukun solat adalah membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan bismillah, bersama-sama dengan sabdu-sabdu yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang jumlahnya adalah 14 sabdu. Jadi kalau ada satu ayat yang bersabdu tiba-tiba tidak dibaca sabdu, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Tak dibaca Bismillahirrahman. Tak disabdukan. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka. Dia tak baca Iyyaka. Dia tak disabdukan. Kalau satu saja sabdu tidak dibaca, maka dia kena mengulang kembali surah Al-Fatihah. Dia kena ulang balik ayat yang dia sedang baca yang tak bersabdu itu, dan dia kena sempurnakan Fatihah. Tapi kalau dia sembahyang terus dengan cara begitu, sembahyangnya tidak sah kerana Al-Fatihahnya tidak sempurna. Sebab sabdu itu juga termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Jadi itu yang dimaksudkan, hendaklah diraikan 14 sabdu yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dalam kitab Safinatun Najah disebut satu-satu. Sabdu ni, sabdu yang pertama, sabdu kedua, sabdu ketiga. Saya sebut secara umum je lah. Kalau kita nak tengok, tuan-tuan senang je. Buka surah Al-Fatihah, tuan-tuan kira lah. Kita akan jumpa jumlahnya adalah 14 sabdu yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian disebut sekali lagi sini, wa ikhrajid dadi minaz-za wa laysa fil fatihati za. Mengeluarkan dad daripada huruf za. Daripada huruf za. Mengeluarkan, iaitu hendaklah dia baca Fatihah berserta juga dengan dia mengeluarkan huruf dad daripada huruf za. Dalam keadaan za itu tidak termasuk, dan keadaan tidak ada huruf za di dalam surah Al-Fatihah. Ini berlaku juga dalam masyarakat Arab sebab huruf dad itu dia dekat dengan huruf za. Dalam surah Al-Fatihah tak ada huruf za. Yang ada huruf dad. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau dia baca dengan huruf za, waladdallin, sembahyangnya tidak sah. Jadi mungkin dalam masyarakat Melayu kita tak timbul sangatlah isu ni. Tapi bagi orang Arab, kadang-kadang dia sudah terbiasa huruf dad tu kadang-kadang dia bunyi macam huruf za. Waladdallin, maka kalau dia baca begitu, maka sembahyangnya tidak sah kerana dia sudah menukar daripada huruf dad kepada huruf za. Jadi hendaklah dikeluarkan huruf dad daripada huruf za. Maksud dia jangan disebut huruf za di dalam surah Al-Fatihah kerana tidak ada huruf za di dalam surah Al-Fatihah. Jadi bila huruf dad tu kena sebut betul lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
kena sebut dengan tepat huruf dad itu. Jangan dibunyi huruf za. Waladdallin, mai sembahyang tak sah kerana dia sudah menukar daripada huruf dad kepada huruf za. Summa ruku' wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uh. Kemudian pengarang sebut rukun yang seterusnya adalah rokok. Kemudian selepas dia selesai baca Fatihah, kalau dia tak nak baca surah pun terpulang, tapi rugilah sebab tak dapat pahala banyak. Jadi yang sunatnya dibaca jugalah surah lepas Al-Fatihah itu. Tapi yang rukunnya adalah Al-Fatihah saja. Kemudian rukun yang keseterusnya apa dia? Rokok. Kemudian rukun yang keseterusnya adalah rokok. Disebut di sini wajib dia menunduk. Masa rokok tu wajib dia menundukkan badan dia sekira-kira dua apa dipanggil ni? Dua tapak tangan ke apa ni? Di bahagian tak termasuk jari lah, tak masuk jari yang dipanggil ni. Bulatan ini, saya nak kata apa ni? Dua tapak tangan. Boleh kot Cuma kita orang Melayu boleh sebut tapak tangan termasuk dengan apa perut jari ni sekali. Tapi rahatah tu, rahah ni bahagian bulatan di tapak tangan kita ni. Iaitu dia kata rokok itu hanya diiktibar sekira-kira orang itu telah berjaya meletakkan kedua-dua bulatan di tapak tangannya itu ke lututnya. Maksud itu ketika itu dia sudah dianggap telah menunduk. Rokok tu maknanya dia telah menunduk. Jadi masa kita sembahyang tu kita kena tunduk, iaitu sekira-kira tangan kita sampai ke lutut. Maksudnya kalau kita tunduk tapi maknanya tapak tangan kita di bahagian bulatan ni tak dapat menyentuh lutut kita, maka kita ketika itu belum lagi menunduk dengan betul. Jadi kalau kita dah sampai walaupun tak rokok betul-betul lagi tu, dia sudah diiktibar telah berlaku rokok. Jadi kalau kita sembahyang, bila kita tunduk sikit je bila tangan kita depakan dan sampai kepada lutut, walaupun kepala dan bahagian belakang kita tak straight belum straight lagi, maka itu sudah memadai secara rukunnya. Walaupun yang terbaik kita tundukkan lagi sehingga kepala kita, punggung kita dan juga bahagian belakang kita jadi sama. Jadi kita rokok tu betul-betul begitu. Bukan semata-mata kita rokok begitu sikit je. Kalau kita rokok sikit gitu je, dia kena seeloknya gini. Kalau begini rokok dia rokok tapi macam tu je, sikit je. Dia tak begini lagi dia tak sampai straight. Dia hanya begitu saja tapi tangan dia dah sampai. Maka ketika itu dia sudah dianggap telah melakukan rokok. Tapi kalau dia nunduk sikit je sampai tangan dia pun bulatan di tapak tangan dia tak sampai ke lutut, maka ketika itu dia dianggap belum lagi rokok. Jadi rokoknya itu tidak diiktibar. Sebab itu disebut wajib dia tunduk sehingga iaitu sekira-kira kedua bulatan di tapak tangannya itu telah kena ke kedua lututnya. Dan seterusnya dia wajib untuk melakukan tumakninah, iaitu berhenti sejenak. Maksudnya dia tak boleh Allahu akbar Allahu liman hamidah. Rokok juga tapi tak ada nak berhenti sejenak. Rokok bangun terus untuk i'tidal. Maka ketika itu dia tidak melakukan tumakninah. Tumakninah ni iaitu berhenti sebentar. Maka ketika itu tidak sah rokoknya. Sebab tumakninah juga adalah merupakan perkara yang mesti berlaku ketika solat. Kalau tanpa tumakninah, sembahyang batu ayam lah kita orang Melayu sebut, maka ketika itu sembahyang tidak sah. Jadi sewaktu dia rokok, Allahu Akbar, berhenti dah sejenak. Kira-kira dan disebut subhanallah tu, maknanya dia berhenti tu. Paling cepat subhanallah. Demi Allah, berhenti gitu. Asal dianggap dia telah berhenti sejenak, sesaat, 2 saat begitu, dia berhenti dan 2-3 saat begitu, kemudian dia bangun untuk i'tidal, maka sah solat dia. Tapi yang terbaik janganlah 2 saat, 3 saat dia berhenti. Bacalah zikir-zikir tu kan. Biar sampai dia betul-betul bahagia di dalam solat dia. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Dia wajib untuk tumakninah di dalam rokok sehingga tenang anggota-anggotanya. Main dia ketika dia rokok tu main anggota dia jadi berhenti sebentar bersama dengan dia. Ni kalau dia bergerak tu bila nak berhenti
maka tidak berlaku tamakninah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Maknanya kita berhenti setakat ni dahulu dah pukul 8.50. Jadi kita tengok kalau di sana ada soalan yang boleh saya cuba jawab kalau ada. InsyaAllah Ustaz ada saya WhatsAppkan. Ada sebentar buka WhatsApp. Okey, ada soalan di sini. Assalamualaikum ya Syekhna, tumpang tanya pada sesi lepas ada menyatakan sentuh kemaluan sendiri atau orang lain akan membatalkan wuduk. Maka jika kemaluan kita telah disentuh oleh orang lain, adakah wuduk kita pun batal juga atau tidak? Mungkin atas sebab perubatan atau mandikan orang sakit dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Walau apa keadaan sekalipun, kalau kemaluan kita sudah disentuh, contoh kita sakit, kita sebelum tu berwuduk, kita sakit. Akhirnya doktor pun terpaksa mengubat kita dan terpaksa menyentuh kemaluan kita. Maka kalau doktor itu berwuduk, doktor tu pun batal wuduk, kita pun batal wuduk. Walaupun atas sebab sakit dan sebagainya. Dia batal wuduk tapi tak berdosa lah. Dia isu dia tidak berdosa, cuma wuduknya sudah terbatal. Jadi tak disyaratkan batalnya wuduk dengan sebab menyentuh kemaluan ni hanya pada yang menyentuh. Menyentuh atau disentuh, kedua-dua mereka akan terbatal wuduknya. Okey, ada satu lagi. Jika ada kesilapan semasa membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kita mengulangi bacaan surah semula atau solat kita telah terbatal dan perlu start semula? Katakan kita terbaca salah. Perlu hanya diulang ayat yang salah tu sajalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tersilap. Jadi kita hanya sebut, kita ulang sekali lagi. Alhamdu. Sebab di sana ada beza di antara huruf ha dengan huruf ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Tersilap pula. Terlupa sabdu. Ulang sekali tu. Ar-Rahmanirrahim. Jadi begitu. Yang ayat yang salah tu kita ulang sekali lagi. Tak perlu ulang daripada awal. Tapi kalaulah sembahyang, lepas tu orang kata, awak sembahyang tadi, kenapa bunyi alhamdu? Dia kata, bukan alhamdu ke? Dia kata, bukan, huruf ha. Jadi macam mana? Kena solat tadi sekali. Solat sekali lagi sebab dia telah sembahyang dalam keadaan solatnya tidak sempurna Fatihahnya. Tapi kalau sedang solat, dia tersilap baca Fatihah, maka dia ulang semula bacaan yang salah tu. Ini kalau contoh, dia dah baca elok dah. Tiba-tiba, dia orang Jawa contoh kan. Siratal ladzina ngam-ngam tersilap tak? Ada orang dulu khabar gitu, orang Jawa dia tersilap situ. Tapi sepanjang saya kawan dengan kawan orang Jawa ni, kawan saya orang Jawa tak ada pula siratal ladzina ngam-ngam ta'alaihim. Katakan ada, katakan dia memang Jawa piau ni dan dia baru nak belajar baca Fatihah dengan betul, tapi dah terbiasa. Contoh, elok dah baca pada awal, tapi mari kepada siratal ladzina ngam-ngam ta'alaihim. Dia kata ngam-ngam pula dalam hati. Jadi dia kena ulang daripada mana? Hanya ulanglah siratal ladzina an'amta alaihim. Tak perlulah orang ulang daripada bismillahirrahmanirrahim semula. Sebab dia hanya perlu ulang bahagian yang salah saja. Kemudian di sini ada satu soalan lagi. Dalam solat imam terkentut, bagaimana kaedah penggantian imam dalam solat berjemaah? Orang belakang imam pun tak faham situasi berlaku. Macam mana ni? Solat dalam solat berjemaah imam terkentut, terbatal wuduk. Bagaimana kaedah penggantian imam dalam solat berjemaah? Orang belakang imam pun tak faham situasi berlaku. Okey, jadi macam mana orang belakang imam tak faham situasi berlaku? Ini saya tak faham. Saya pun tak faham apa maksud soalan ni. Tapi secara dasarnya, kalau kita solat berjemaah, yang duduk di belakang imam tu sepatutnya dia kena standby. Jadi apa-apa kat imam, dialah yang akan mara ke hadapan menggantikan imam. Jadi yang nak duduk di belakang imam tu, dia kena tahu hukum hakam dalam solat, iaitu kalau berlaku apa-apa masalah pada imam, dia boleh terus mara menggantikan imam. Jadi kalau imam tu katakan dia tengah sembahyang, tiba-tiba dia terkentut. Jadi nak buat apa? Dia tak boleh buat apa, sembahyang dah batal. Dia kena keluar lah. Dia kena keluar. Jadi masa tu macam mana nak dibuat? Dia ada, kita boleh kata ada dua cara lah untuk meneruskan sembahyang berjemaah itu, ada dua cara. Yang pertama,
imam tu katakan dia terkentut, dia pun pusing belakang, dia kata pada para makmum, tunggu sebentar. Saya nak ambil wuduk, jadi saya datang balik. Ini boleh, tetapi jarang sangat. Dan sepanjang saya kita sepanjang berjemaah, tak pernah lagi saya pribadi melihat suasana ini berlaku. Tapi dalam hadis tak berlaku. Rasulullah SAW pernah satu hari Nabi solat subuh berjemaah dan Nabi dah solat subuh dah start solat. Tiba-tiba sedang Nabi solat, Nabi baru teringat yang Nabi belum lagi mandi junub. Allah Ta'ala takdirkan Nabi lupa supaya kita dapat belajar apa yang perlu kita buat kalau berlaku situasi seperti ini. Lalu akhirnya Nabi pun pusing ke belakang, Nabi pun meminta para sahabat, Nabi buat isyarat minta supaya tunggu. Dan Nabi pun terus pulang ke rumah Nabi yang berada di sebelah masjid. Nabi terus mandi junub dan Nabi terus masuk ke dalam masjid dalam keadaan air di badan Nabi itu berguguran. Memang segera betul Nabi mandi sebab para sahabat sedang menunggu. Jadi sahabat pula dah start semayang dah kan. Jadi tak buat apa, berdiri menunggu Nabi SAW. Maka ketika itu, masa berdiri itu, para sahabat sembahyang dalam keadaan seorang diri. Cuma menunggu. Mereka tidak meneruskan sembahyang tapi masih sembahyang, tapi masih tak berimam lah. Kemudian Rasulullah pun masuk, Nabi pun angkat takbir dan Nabi meneruskan sembahyang dan para sahabat ketika itu pun meneruskan salat, iaitu dengan berimamkan semula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak buat cara begini pun betul juga, bagus juga. Cuma saya takutnya kalau imam tu kata tunggu sebentar, saya nak ambil wuduk. Kalau makmumnya lama sangat ke imam, masa batal semua si makmum kalau dia menyembang dengan imam. Jadi saya takut mungkinlah benda tu berlaku, jadi mungkin makmum pun tak tahu buat apa, tak biasa. Jadi mungkin yang kita ambil selalunya yang kedua, iaitu bila imam keluar, orang di belakang pun mara ke hadapan dan terus menjadi imam. Maka ketika itu berlaku pertukaran imam daripada seorang imam kepada seorang imam yang satu lagi. Saya pribadi pernah solat tapi tak pernah lagi lah dalam sembahyang tu terbuang angin. Memang sangat takut orang sembahyang berjemaah ni jadi imam, itu yang benda dia paling takut. Buat dia terbuang angin memang masuk khabar lah dia akan diingati sampai bila-bila mungkin dia akan dapat nama Ustaz tu orang akan ingat dia sampai bila-bila. Cuma saya pribadi tak pernah berlaku begitu. Cuma pernah saya sembahyang kadang saya terlupa saya belum lagi berwuduk. 2 kali ke 3 kali dalam hidup saya pernah. Saya sembahyang dia dah masuk rakaat yang keberapa dah kan. Lepas tu baru saya teringat saya belum berwuduk rupanya. Dan terus saya keluar. Lepas tu orang belakang terus mara ke depan dan dia pun meneruskan sembahyang. Jadi saya bermula sebagai imam, berakhir sebagai makmum. Ada juga 2-3 kali juga terlupa. Biasanya kadang kita sembahyang tu kita ingat kita dah berwuduk. Tengah sembahyang baru teringat tadi masuk bilik air tak berwuduk lagi. Jadi ketika itu seorang imam dia kena amanah. Orang tak tahu tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi kalau dia terbuang angin contoh, dia tak boleh rasa malu. Buat macam mana dah benda nak jadi. Dia keluar saja. Cuma kata guru kami Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, demi menjaga maruah dia, sebab terbuang angin ni satu benda yang agak memalukan lah. Tapi kalau dah dia terbuang angin sampai satu masjid dengar, tak boleh kata apalah. Ini kalau dia terbuang, dia contoh tiba-tiba terkeluar sedikit dan dia seorang saja yang perasan benda tu berlaku, orang lain tak tahu, bau pun tak ada, bunyi pun tak ada. Maka kata Syekh Sa'ad Jawish, ketika imam tu keluar, dia buat tangan begini. Dia buat gitu. Dia tekap mulut dia, dia tekap tangan dia pada hidung, seakan-akan konon-kononnya hidungnya berdarah. Supaya makmum merasakan, oh imam keluar sebab darah keluar dari hidung. Dia buat gitu contoh. Kononnya macam ni. Tapi sebenarnya demi untuk menjaga maruah dia. Tapi jangan dia kata, dia tipu pula tadi darah pula keluar. Padahal tak keluar darah. Cukup dengan dia buat isyarat begitu, walaupun mungkin makmum faham darah keluar, dia senyap je lah, tak kata apa. Sebab menjaga maruah dia. Sebab Islam datang juga untuk menjaga maruah seseorang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita selesai nampaknya setakat ni dan insyaAllah dan pertemuan akan datang kita akan masuk kepada rukun i'tidal insya-Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Sahibi Fadilah Ustaz Syekhna Ustaz Khairul. Diharap semua dapat mengambil manfaat yang sebanyaknya
sepanjang kelas kita berlangsung daripada apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama, hari Selasa jam 8 malam insya-Allah. Semoga usaha kita ini diambil kira sebagai amal soleh kita dan juga kita termasuk dalam golongan yang mana Allah mempermudahkan jalan kita untuk masuk ke syurga dengan usaha kita menuntut ilmu ini insya-Allah. Jadi dengan itu maka berakhirlah kita punya daurah talaqi kita pada malam ini. Kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As, dan sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. InsyaAllah kita sama-sama kita berselawat berpandukan Al-Fadhil Ustaz insyaAllah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian sahaja. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثني